Jadi kita nak dapatkan secara skop lebih general, meluas mengenai kepentingan vaksin itu sendiri lah, Doktor. Jadi bagaimana Doktor melihat reaksi masyarakat kita tentang vaksin? Kalau dulu kita vaksin itu dilihat sebagai antara benteng paling penting untuk mencegah sebarang penularan penyakit. Jadi sekarang bagaimana Doktor melihat kesedaran masyarakat mengenai kepentingan vaksin itu sendiri? Okey, alright. Pada saya lah, saya melihat penerimaan vaksin ni ada tiga situasi sebenarnya. Alright. Situasi pertama tu menerima, acceptance, menerima. Ya. Situasi kedua yang saya lihat masyarakat kita ni ragu-ragu. Ragu-ragu. Dan yang ketiga menolak terus. So ada tiga suasana situasi dalam masyarakat kita ni apabila diumumkan tentang vaksin akan diagihkan bermula bulan Mac nanti. So tiga benda tu ada yang menerima, ragu-ragu dan menolak. Ya. Okey, maksudnya ialah mereka ini kalau menerima tu dia orang ni excited sebab kita tahu vaksin ni adalah satu benda untuk mencegah. Mencegah ya, bila kita dah ada penyakit kita nak mencegah lah daripada berlakunya keadaan yang lebih worse lagi. So ramai juga orang yang terbuka yang menantikan vaksin ni terhasil. Yang kedua yang ragu-ragu tadi ni adalah orang yang tak pasti. Tak pasti sama ada nak accept ke tak nak menyelamatkan daripada penyakit COVID tu sendiri. Dan yang menolak ini ada banyak sebab lah kenapa menolak. Menolak ini mungkin dari segi agamanya, ya, ramai mempersoalkan tentang agama, bahan dalam vaksin tu, siapa yang mencipta vaksin, ya. Yang kedua menolak sebab dari segi culture. Culture ni ada juga orang yang memang tak menerima vaksin, mana-mana vaksin pun dia tak terima. So orang-orang macam ni memang akan menentang lah untuk yang vaksin COVID ni, ya. Itu antara sebabnya lah. Dan juga secara umumnya kenapa reaksi masyarakat jadi macam ni, kenapa mereka ada yang menerima, ada yang ragu-ragu dan ada menolak adalah sebab pengalaman hidup. Pengalaman hidup, kalau dulu kita tengok dalam sejarah pun kehidupan tentang vaksin ni, ramai orang menolak vaksin sebab tak pasti. Tapi akhirnya lama-lama dia terima juga. Ya. Dan di samping itu ada juga mereka yang memiliki irrational thought. Irrational thought ni adalah satu fikiran yang dia tak pasti apa, just ikut-ikutan saja nak menolak, ya. Dan menerima tu pun dia tak pasti, dia menyerah saja. Ini dari aspek psikologi lah, kita tengok dari sudut kognitif manusia ni. Kognitif manusia yang ada irrational thought yang lebih kepada negatif, ada yang lebih yang kepada positif. Bagaimana untuk kita memberi kesedaran atau kita memberi pendedahan mereka bahawa vaksin ini merupakan antara elemen penting dalam kita mencegah, bukan kita merawati, kita mencegah awal sebarang penyakit berjangkit itu sendiri, Doktor? Okey, sebenarnya secara umum ni masyarakat ni sebenarnya mau tak mau dia kena berfikiran terbuka, ya. Sebab ini penyakit ni adalah bukan penyakit yang biasa-biasa. Penyakit luar biasa yang telah merebak satu dunia. Dan kita pun tahu bahawa COVID ini real, memang COVID ini wujud. Dan orang yang mengalami masalah COVID ni sakitnya bukan kepalang lah, sangat-sangat sakit, ya. Jadi kita ni kita kena ada satu awareness lah. Kita dapatkan ilmu, kita membaca tentang masalah vaksin. Sebenarnya kita ni bukan pakar. Orang yang menerima kita, masyarakat ni, kita bukan pakar dalam bidang ni. Yang pakar sebenarnya apabila memaklumkan bahawa vaksin ni dapat membantu mencegah. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menolak mentah-mentah. Ya? Kita tak boleh menolak mentah-mentah sebab ini bukan dalam bidang kita. Pun saya nak katakan bahawa kita tak ada pilihan. Kita mengharapkan yang terbaik sebab bila ada penyakit dia perlu ada rawatan. Jadi yang membuat rawatan ni adalah orang yang pakar dalam bidang vaksin ni. Ya, dapatkan juga ilmu membaca tentang vaksin, ya. Yang banyak kita buka ni yang teroka membaca benda-benda yang menakutkan. Banyak kita baca yang side effect, ya. Dan tentulah dalam masyarakat kita nak yang terbaik. Kita takkan nak kasih vaksin dan buat semua orang sakit, lumpuh dan sebagainya. Ya. Mana mindset tu kena ubah juga. Mindset sebab kita ni tak boleh kata tak akan terlalu reject dan mengelak sangat-sangat, ya, tanpa kita tahu kita bukannya orang yang membuat vaksin. Okey.
Okey doktor, kalau kita tengok COVID-19 ini adalah turning point kepada kesedaran masyarakat mengenai kepentingan vaksin itu sendiri. Tetapi kan doktor, ada juga yang risau, ada yang juga khawatir, ada juga bimbang ni sebab kita belum dapat lagi vaksin itu sendiri, tapi kita dah dengar-dengar dari negara luar ada yang sakit, meninggal dunia. Jadi bagaimana untuk individu, masyarakat itu mengurangkan rasa kebimbangan ataupun mengurangkan rasa takut dengan vaksin itu sendiri? Okey. Bila berlakunya COVID ni, lepas tu keluar pula vaksin dan pula kita dengar ada negara yang dia dah cuba, lepas tu ada side effect. Dia memang menakutkan. Pertama akan mengalami anxiety, keresahan melampau. Ya, kita lebih resah pula bila kerajaan dah umumkan okey, semua orang akan dapat vaksin. Bermula daripada bulan 3 sampailah ke bulan 5 mengikut peringkat-peringkat. Ya. Okey, sebenarnya dah tentulah benda yang baru ini memang risau. Ada fear, ada rasa takut dan kognitif kita akan mula berfikir benda yang bukan-bukan. Ya, ditambah pula kita banyak membaca daripada social media tentang kesan-kesan negatif. Dan kita punya emosi pun terganggu. Rasa risau, ada yang dah decide nak ambil tak ambil semua kan. So cara kita nak menangani ialah pertama kita cuba berfikir secara rasional. Tujuan diciptakan vaksin ini adalah pertama untuk merawat. Apa pun yang berlaku, vaksin ini walau di mana pun datangnya, negara mana pun yang provide vaksin ni, tujuannya adalah pertama untuk mencegah dulu. Mencegah daripada berlaku. Ya. Kedua, kita kena ada awareness benda tu. Jadi dah tentu bila mencegah kita kena mencuba juga. Ya. Dan kita pun tahu dah ada orang-orang tertentu yang dah volunteer untuk dapatkan vaksin pertama ini. Ya. Masyarakat dah kerisauan tetapi pemimpin kita ada yang dah volunteer, yang kita mengharapkan yang terbaik. Dah tentulah sampai ke hari ini pun kalau kita tanya secara peribadi, apa kita nak cakap kan? Dan kita kena faham, setiap orang badannya berbeza-beza. Kalaupun ada yang side effect tu, mungkin ada penyakit sampingan. Kan? Dia samalah dengan vaksin-vaksin yang terdahulu. Macam rubella, apa semua dulu pun orang takut. Setiap umur 15 tahun dapat rubella. Tapi akhirnya dah senyap, tak ada masalah, tak ada isu. Ya? Tetapi anxiety ni, kita boleh kurangkan dengan membina mindset yang positif. Kita fikir okey, pertama vaksin adalah untuk mencegah. Yang kedua kita dapatkan kita banyak membaca benda-benda yang positif lah tentang vaksin. Ya, jangan mencari Google benda-benda yang lebih mendatangkan kemudaratan. Kita kena faham konsep vaksin itu sendiri adalah untuk mencegah. Ya. Yang ketiga kita kena faham kita kena lakukan sesuatu. COVID dah menyerang sangat-sangat teruk dan kita kena buat sesuatu iaitu vaksin lah untuk membantu menghalang, mencegah. Apa lagi yang kita nak tunggukan? Ya, kalau kita dah mencubalah, mungkin yang sebelum ni macam-macam idea dengan minum air suam ke, makan suplemen ke, kita tengok tak mujarab pun. Ya, jadi kita perlukan satu vaksin yang standard yang dibuat oleh pakar untuk membantu mencegah penyakit COVID ni. Mengenai peranan vaksin itu sendiri. Jadi tapi kalau anak-anak kita yang kecil-kecil ini untuk peringkat 7 ke 12 tahun mungkin pemikiran mereka lain. Vaksin ini adalah suntik dan sebagainya. Untuk para stage remaja pula 12 ke 18 pemikiran mereka lain. Jadi bagaimana untuk kita memberi kesedaran kepada anak-anak kecil kita bahawa vaksin ini merupakan antara perkara paling penting dalam kita untuk hidup sihat dan sebagainya. Jadi bagaimana konsep yang perlu diguna pakai oleh ibu bapa untuk memberi kesedaran kepada anak-anak mereka untuk dua kategori, 7 ke 12 tahun, 12 tahun ke 18 tahun dan sebagainya. Okey. Mula-mula sekali bila bercakap pasal vaksin ni, anak-anak mungkin dia tak faham apa maksud vaksin. Ya, dia tak tahu apa konsep vaksin tu. Pertama, anak-anak ni dia akan melihat reaksi ibu bapa. Kalau kita bercerita bercakap vaksin ni dari sudut yang negatif, itu akan menakutkan. Itu akan menyebabkan ada rasa fear, ada rasa anxious dalam dirinya tentang vaksin. Pertama, kanak-kanak ni dia takut tentang nak cucuk. Bila kita cakap dengan kanak-kanak dia takut kena inject, dia kata ya. Lepas tu dengan vaksin pula, banyak question kanak-kanak. Kenapa, untuk apa vaksin? Jadi pertama sekali, bila bercakap tentang vaksin dengan anak, persepsi yang pertama kena jaga. Bila kita gunakan perkataan, kita cakap dengan anak kita, okey, ada satu vaksin untuk bantu kita menghalang COVID daripada kena pada kita. Kita gunakan bahasa yang mudah difahami anak. Ya. Okey, dan dia akan tanya lagi, untuk apa? Untuk mencegah kita tak nak sakit. Kita jangan buat cerita yang menakutkan.
kadang-kadang budak-budak pun dia dah dapat daripada social media kan tentang benda-benda yang lebih mudarat ni lah tentang vaksin. Tapi kita explain dengan cara dan bahasa yang mudah difahami oleh anak untuk mengatakan vaksin adalah untuk mencegah. Kita semua akan mendapat vaksin ni untuk menghalang kita daripada sakit. Ya, mungkin kita boleh gunakan bahasa yang lebih mudah untuk kanak-kanak yang peringkat bawah umur tu. Ya, vaksin ni untuk anak menjadi lebih sihat, untuk abang lebih baik lagi, untuk kakak lebih sihat lagi, bukan untuk rasa sakit. Ya. Itu benda-benda yang kata apa, dan kita boleh membantu anak ni dari segi pembacaan tadi untuk mendapatkan knowledge, info yang tepat lah tentang vaksin tu. Ya, bukan dia dapat daripada kawan-kawan atau media sosial yang banyak berkongsi pendapat yang negatif tentang vaksin. Jadi elemen nasihat itu penting, Doktor? Elemen nasihat penting, elemen menggalakkan, attitude parents tentang vaksin ni pun penting. Parents dengan ibu ayah kena menerima vaksin ni, barulah anak akan menerima. Kalau kita ibu ayah bercakap negatif tentang vaksin, vaksin ni menakutkan, tak elok, dia akan membuatkan kita sekian-sekian, so anak yang mendengar pun takut. Jadi kita ni tak selari dengan apa kita cakap dengan anak. So bila kita boleh kata, kita menanti vaksin, insyaAllah vaksin ada satu penawar, penghalang daripada COVID terus merebak lagi. Jadi anak-anak akan pun sama-sama suka dan excited. Barulah dia rasa lega, dia tak takut. Kalau tidak anak pun takut sebab dia akan fikir yang lebih bukan-bukan. Because kanak-kanak ni dia banyak sangat fantasinya. Banyak sangat irrational thought-nya, ya, tentang sesuatu perkara itu. Nanti dia lebih-lebih fikir daripada apa yang kita cakap. Doktor, tapi ada satu lagi golongan, iaitu golongan dewasa dan golongan dewasa veteran, which is dalam umur antara 50 ke atas. Mereka kekurangan informasi mengenai vaksin itu menyebabkan ada mereka yang lebih berpemikiran cetek bahawa vaksin itu akan menyebabkan berlakunya mutasi dan sebagainya. Jadi bagaimana sebagai kita, masyarakat yang faham mengenai pengambilan vaksin itu sendiri untuk mendidik pula golongan-golongan yang dewasa veteran ini dan juga golongan-golongan anti vaksin itu sendiri? Okey, untuk yang golongan anti vaksin ni, bukan sahaja vaksin COVID ni dia tak terima. Semua vaksin-vaksin lain pun mereka tak terima. Ni agak susah sebenarnya. Inilah sebenarnya kesedaran. Kita ni nak paksa pun susah. Kita bukan boleh heret komuniti macam ni untuk dapatkan vaksin, ya. Sama juga dengan golongan dewasa, golongan veteran. Mereka dah ada satu mindset yang susah nak diubah. Satu kepercayaan dalam fikiran ni bahawa vaksin ni akan memudaratkan aku. Vaksin ni akan buatkan aku bertambah sakit. Itu semua adalah irrational thought. Benda tu tidak berlaku lagi. Kalau kita tidak mencuba dapat vaksin, kita tidak tahu kesannya. Dan kita pun kena ada satu awareness, reality bahawa orang-orang yang mendapat side effect itu, kesan sampingan daripada vaksin, adalah sebab kita tak tahu dalam badan ni macam-macam penyakit, mungkin pemakanan, macam-macam benda. Sebab saya percaya dari sudut medical pun kadang-kadang ini berlaku untuk certain cases lah, bukan dia kata menyeluruh macam tu kan. Dia depends juga sebab dalam badan kita tak tahu macam mana kan, menerima ke menolak ke badan kita kan. Kita tak tahu sampailah kita menerima vaksin tu. Tetapi apa pun vaksin dibuat untuk mencegah. Kan kita nak hidup tanpa vaksin, tanpa pencegahan. Apa yang kita pakai hari ni, kita pakai mask, kita pakai sanitizer, itu adalah mencegah juga. Tetapi itu di luaran. Eksternal punya pencegahan. Tetapi dalaman, body kita ni perlu pencegahan yang lebih kukuh lagi, lebih mantap lagi. Ya, sama juga dengan vaksin-vaksin rubella dan sebagainya tu, kan? Jadi memang pentinglah. Saya kata orang dewasa ni patut berfikiran lebih terbuka lah sebenarnya. Sebab ini penyakit baru. COVID ni satu penyakit yang moden, yang baru, yang latest. So kena ada satu vaksin yang baru, yang latest juga untuk mencegahnya daripada terus merebak. Jadi maksudnya bukan sekadar untuk kita memahami, kita perlu memerangi juga persepsi psikologi dan sebagainya juga, Doktor. Betul. Sudut psikologi ni penting ni. Nak mengubah kognitifnya tu. Sangat payah. Fikiran kita ni, bila kita dah develop mindset, aku tak nak benda ni. Sebab benda ni akan mudarat. Siapa yang beritahu? Tak terkenal lagi, kita tak tahu kalau kita tak cuba. Terlalu banyak sangat irrational thought. Banyak sangat irrational belief tentang sesuatu perkara tanpa ada bukti yang kukuh. Sekurang-kurangnya vaksin ni sebelum kita dapat, dia telah dibuat ujian dulu. Volunteer pun, saya sangat kagum dengan volunteer untuk melalui dulu vaksin ni.
Bukannya pihak medical terus kasih macam tu je tanpa mengkaji ya. Banyak prosesnya tu. Kita nak sampai soalan terakhir ni. Ada satu lagi soalan, Doktor. Adakah kesanggupan sukarelawan dan juga para pemimpin dan juga petugas barisan hadapan menerima vaksin adalah antara langkah memerangi rational thought yang diseringkali diguna pakai ataupun diseringkali diberi alasan oleh setengah pihak ni, Doktor. Bagaimana Doktor melihat perkara tersebut? Okey. Sebenarnya macam volunteer ni terdiri daripada frontliners dan sebagainya kan yang macam Encik mention tadi ya. Okey, mereka ini sebenarnya menunjukkan bahawa keberanian mereka tu membuktikan bahawa okey, benda ni betul. Boleh membantu untuk mencegah. Itu persepsi yang mereka nak bantu. Yang kedua, kita dah sedia maklum mereka dalam line medical ni, mereka dah ada ilmu tentang benda ni. Yang banyak yang bising di luar sana adalah orang yang tidak ada ilmu dalam bidang medical, orang yang tidak faham tentang bahan kimia dan sebagainya. So orang yang dalam bertugas dalam line kesihatan ni, mereka lebih maklum. Sebab itulah mereka sanggup tampil ke hadapan menjadi volunteer untuk menerima suntikan awal vaksin COVID ni untuk membuktikan bahawa benda ni benar. Ya, kalaulah mereka ini tahu benda ni ada side effect yang teruk, mudarat atau sampai membawa kematian, takkan mereka sanggup buat macam tu sebab diorang semua ada family juga yang nak kena fikir. Ya, sebab saya memang pujilah langkah ni frontliners ni yang sanggup ke depan untuk menerima vaksin sebab mereka tahu, mereka ada knowledge benda ni benar. Benda vaksin boleh bantu untuk mencegah COVID daripada terus dalam hidup dalam masyarakat kita. Okey, Doktor, apakah nasihat Doktor kepada ibu bapa di luar sana, masyarakat di luar sana ataupun rakyat Malaysia secara amnya untuk memahami vaksin itu sendiri menjelang ataupun ketika kita sekarang dalam program imunisasi kebangsaan yang dilancarkan oleh Perdana Menteri sebenarnya, Doktor? Okey, saya pada pendapat peribadi saya sebagai seorang psikologis, kita ni banyak dimomokkan dengan benda-benda yang negatif. Kita suka pula membaca, percaya dengan benda-benda yang negatif tanpa ada evidence. Sedangkan dalam proses mendapatkan atau membuat vaksin ni, banyak sangat kajian, terlalu banyak kajian seluruh dunia telah dilakukan. Ya, jadi kita sebagai seorang yang tidak mahir, pakar dalam bidang medikal, dalam bidang kimia, kita patutnya memberi peluang. Kita cuba ambil vaksin ni, percaya bahawa vaksin ni sangat membantu untuk mencegah COVID daripada terus berulas dalam negara kita. Ya. Dan satu lagi, kita kena ingat jangka panjang. Apa yang kita berlaku tentang vaksin ni, kita kena sedar bahawa masa akan datang, saya percaya vaksin COVID ni akan menjadi satu kemestian untuk kita keluar negara, untuk kita sambung belajar, untuk kita melancong di luar. So mahu tak mahu, ini kena persediaan juga ni, kadang orang terlupa. Dia ingat vaksin untuk sekarang ni je. Mahu tak mahu, kita kena membina satu mindset positif, menerima bahawa vaksin ini adalah satu benda yang telah dicipta sebagai pencegah kepada COVID-19. Kalau tak nanti kita tak apalah nak keluar melancong kan. Ini akan menjadi satu benda yang wajib masa akan datang. Saya rasa begitulah. Masyarakat perlu menerima realiti vaksin itu merupakan masa datang. Masyarakat perlu menerima realiti bahawa vaksin tu penting dan mampu mencegah daripada COVID. Dan juga penyakit lain. Ya. Okey, Doktor, terima kasih kerana meluang bersama Bernama Radio. Pastinya kita harapkan yang terbaik agar masyarakat faham. InsyaAllah. Terima kasih sudi berkongsi maklumat dan juga informasi pada kami Bernama Radio.